pada bab kematian. Abu Hurairah meriwayatkan hadis yang berbunyi, ketika Allah hendak mencipta Adam, Dia membangkitkan malaikat dari arasy yang datang dengan membawa tanah daripada bumi. Jangan tanya, Ustaz, arasy Allah ni kat mana? Cukup lah, penat dah jawab dah. Cukup lah, nanti je lah kita jawab. Penat dah, arasy Allah, Allah bersemayam di atas arasy. Tak habis lagi cerita tu, cukup lah kan. Cukup berhenti kat situ sahaja. Ketika Allah hendak mencipta Adam, Dia membangkitkan malaikat dari arasy yang datang dengan membawa tanah dari bumi. Ketika malaikat itu hendak mengambil tanah, bumi berkata, aku meminta kepadamu melalui zat yang mengutusmu, agar tidak mengambil sesuatu pun dariku hari ini, yang darinya api neraka akan mendapatkan bahagian pada hari esok. Malaikat itu pun meninggalkannya. Ketika kembali kepada Tuhannya, Tuhannya bertanya, apa yang menyebabkan kamu tidak membawa apa yang telah kuperintahkan kepadamu? Malaikat menjawab, bumi memohon melalui diriku kepadamu, dan aku bermaksud menyampaikan apa yang dipohonkan kepadamu. Kemudian Tuhan mengirimkan malaikat yang lain yang juga mengatakan hal yang sama, hingga Dia mengirimkan keseluruhan daripada mereka. Akhirnya Tuhan mengutuskan malaikat maut. Namun bumi tetap mengatakan hal yang sama. Malaikat maut lalu berkata, sesungguhnya Tuhan yang mengutusku adalah lebih berhak ditaati daripada kamu. Berkaitan dengan ayat tadi, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Mereka itu tidak pernah melalaikan atau melalaikan kewajipannya. Maka kata malaikat Israel, kata apa? Malaikat maut itu kata apa? Sesungguhnya Tuhan yang mengutuskanku adalah lebih berhak ditaati daripada kamu. Nampak Ustaz? Maka ketaatan mereka ini yang menerima perintah daripada Allah. Maka begitulah, bila mana diseru akan satu kematian, maka ambillah nyawa kita. Yang baik, malaikat maut itu pun lalu mengambil tanah di permukaan bumi secara keseluruhan. Yang baik maupun yang buruk, dia lalu membawa kepada Tuhannya. Tanah itu kemudian disiram dengan air dari syurga, hingga menjadi lumpur hitam yang diberi bentuk. Dari lumpur hitam itu terciptalah Adam. Nampak tuan-tuan? Terciptalah Adam. Sebab tu kita ni mulia tuan-tuan, manusia ini mulia. Cuma Nabi sebut kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu akan melakukan kesalahan. Kita ni tak maksum. Yang maksum itu adalah para nabi. Kata ulama, muslim tidak terpelihara daripada dosa dan maksiat. Maka kita ni akan melakukan dosa. Kita bukan sifat maksum. Yang maksum itu adalah Nabi SAW dan juga para nabi yang lain. Hal yang sama diriwayatkan oleh Abu Huzaifah dan Ishaq bin Bashar berdasarkan riwayat Ibnu Ishaq dari Az-Zuhri. Menurut Az-Zuhri, malaikat pertama yang diutus adalah malaikat Israfil. Israfil ni tugasnya apa tuan-tuan? Bawa roti canai ke? Tuan-tuan takkan tak tahu. Biasa yang tak pegang kitab ni dah fakih. Ramai yang tak pegang kitab, mana dia tahulah tuan-tuan. Meniup sangka kala. Betul dah tu. Aja yang pegang kitab dia tahulah. Sebab tu saya tengok ramai tak pegang kitab ni fakih. Dan itu saya seram nak mengajar. Sebab ramai yang tak pegang kitab. Dulu saya belajar dengan guru saya, yang pegang kitab pun tak faham, apatah lagi yang tak pegang. Mungkinlah depan ni macam para sahabat lah, kita ambil macam itulah.
Sebab Nabi, kalau Nabi riwayat hadis, para sahabat dia macam memori tau, dia terus simpan. Mungkin ni depan saya macam para sahabat. Amin lah. Macam je. Sebab tu beza kan. Sebab tu kita kata apa, kita kalau boleh adalah sikit, walaupun pen dengan buku, kita catik saja, ia menjadi saksi di akhirat kelak. Sebab tu kalau boleh bawalah, walaupun tak tulis tak apa. Macam cerita Piramli tu kan, tersebutlah kisah, aku tengah baca syair ni dia tu, pokoknya dia tengok gambar perempuan kan, kita bawalah, kalau boleh menjadi bukti kepada kita di akhirat kelak. Kalau boleh ada pensel taik sikit kan, sikit-sikit, oh malaikat maut ni ada pembantu, malaikat maut ni tidak pernah lalai pada kewajipannya. Bila sampai mati, maka kita ada kata apa, sebagai bukti ketika mana di akhirat di hadapan Allah yang kita pernah belajar ilmu agama. Kalau boleh lah, kalau tak ada pen, pakai handphone pun boleh kita type. Jangan risau tuan-tuan, boleh guna apa cara sebagai tanda bukti. Bawa dua benda balik rumah jadi dah. Bawa balik rumah. Ustaz tadi yang sebagai sayang kita sayang, tadi ustaz tu kata malaikat Israel ada pembantunya. Selesai. Siapa pembantu dia? Adalah malaikat-malaikat lain. Rasanya abang pun nak cari pembantu lah. Dia kata, apa bang nak cari pembantu juga? Bang tidur luar. Sibuk kan tuan-tuan, saya gurau. Tuan-tuan. Maka kalau boleh lah, kalau boleh adab kita kan, kalau boleh ambil pen sikit ke buku kan, ataupun handphone tu kita type, bagi kita kata sebagai bukti kita. Adalah isi yang kita balik bila mana bawa balik rumah. Mungkin isteri kita tak datang, mungkin uzur kan. Besok bang apa cerita tadi bab barzah tu lah, ustaz tu cerita Nabi Adam tu dicipta macam mana tadi, sikit-sikit kita cerita, kita menyampaikan. Itu namanya sifat Nabi, iaitu tabligh, menyampaikan Islam. Jangan kita ni sibuk dengan duduk kat masjid, ya ayyuhallazina amanu fa anfusakum wa ahlikum nara. Wahai kamu orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Kadang kita ni duduk masjid, balik tak ceritalah. Kalau cerita kat rumah tak perlu tauliah, cerita je. Kalau salah tak apa, yang penting sampaikan sikit-sikit, kita sampaikan, belajar sampaikan. Itu penciptaannya. Yang pertama tadi adalah diutuskan adalah malaikat Israfil, dan yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya apa tuan-tuan? Banyak krik-krik lah. Saya seronok bertanya supaya tak tidur. Kalau tak bertanya dia tidur. Tak apa, nanti balik buka buku. Sedangkan menurut riwayat Ibnu As-Sakir yang diperoleh secara berturut-turut melalui As-Sadi daripada Abu Malik, Abu Saleh, Ibnu Abbas, Marrah, Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat, malaikat yang diutuskan pertama kali adalah malaikat Jibril. Ini ada di antara pendapat-pendapat lah. Dan kedua adalah malaikat Mikail. Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Khatim, Abu Syekh dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman menuturkan bahawa Ibnu Sabit mengatakan yang mengurus dunia ini ada 4. Yang mengurus dunia ini ada 4. Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, dan yang keempat Israel, ataupun kita sebut sebagai malaikat maut kan. Biasa kan kita dengar lagu-lagu orang dulu, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Itu lagu orang lama tu, zaman-zaman Roma Irama. Betul tak? Saya walaupun muda, kenal orang Hel Ami. Cuba tanya ayah-ayah, Aida Jebat kenal Aida Jebat? Mana kenal? Ukasha Senrose? Pun tak kenal. Kami kenal orang-orang lama, Roma Irama kan. Sultan terhormat, gurau sikit.
yang menguruskan. Jibril tugasnya mengurus tentera dan angin. Mikail mengurus hujan dan tumbuh-tumbuhan. Ini tugasan. Malaikat maut diberi kekuasaan mencabut nyawa. Sedangkan Israfil bergantung pada perintah yang turun kepadanya. Maknanya Allah kata tiup-tiuplah sangkakala tersebut. Biasa kan kita dengar hadis Nabi kata apa? Kiamat itu berlaku pada hari Jumaat. Ini kita Khamis malam Jumaat ni. Kalau tiba-tiba datang kiamat, syukurlah. Datang kiamat kita dalam masjid. Seronok tak tuan-tuan? Bukan nak kata datang kiamat, kalau mati dalam masjid pun seronok. Kan ada satu kisah pencuri itu nak curi masjid, tapi dalam hati dia niat nak taubat. Sambil tu dia nak mencuri. Dia kata lepas aku curi ni aku nak taubat. Lepas tu dia meninggal. Apa jadi? Taubat ke mencuri yang betul? Tadi dia nak niat taubat. Dia kata ini kali terakhir aku nak mencuri tabung masjid. Lepas tu aku taubat. Dua niat tau. Lepas tu ngam-ngam pula mati dalam masjid. Apa orang fikir? Kesangkaan kita pada dia apa? Ni nak mencuri ni, sedangkan niat dia nak bertaubat macam mana? Sebab tu kita manusia jangan cepat menghukum. Bukan tugas kita nak menghukum, tuan-tuan yang terahmati Allah. Kita tak tahu, mungkinlah tiba-tiba ada pencuri tu tengah masuk, dia panjat pagar semata-mata saja nak solat taubat. Dia rasa nak nikmat solat, dia tak pernah datang ke masjid. Tiba dia masuk sorok-sorok, masuk dalam surau, tiba dia solat taubat, tiba meninggal. Kebetulan dia solat tu memang tepi tabung. Kan sebagai contoh kan, dia nak taubat ni sungguh, dia sorok, dia masuk surau kan, dia buka sikit-sikit, dia masuk. Lepas tu solat tepi tabung, tiba-tiba time sujud meninggal. Lepas tu tepi tabung pula tu. Orang kata ini confirm nak mencuri ni, sedangkan dia nak solat sunat taubat. Sebab tu kita jangan cepat menghukum. Sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tutup dia, selesaikan dia, jangan sibuk mencuri pula, dimarah pula, dalam member tu mati, dimarah pula. Sebab tu jangan cepat menghukum.